Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Muslim dan muslimat sekalian, tajuk yang ingin dibentangkan pada malam ini berkaitan dengan at-tariqu ilal jannah, jalan ke syurga, jalan ke syurga. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah maknanya dunia ni sekejap. Perasan tak pada minggu lepas, pada hari raya petang tu, ada suami isteri dia naik bot di Sungai Kelantan kan, di Pasir Pekan tu. Umur dalam, suami umur 30, isteri pun umur 30, dan ada anak kecil umur 14 bulan dan ada anak saudara umur 10 tahun. Jadi tengah-tengah dia bawa bot tu, tiba-tiba enjin mati. Maka ketiga-tiga mangsa terpelanting dalam sungai, mungkin tak pakai jaket, maka meninggal. Umur 30, maknanya ad-dunya sa'ah, dunia ni sekejap kan. Faja'alha ta'ah, maka jadikanlah dunia yang kita hidup sekarang ini sebagai tempat untuk mencari ibadat, untuk mencari ketaatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika mana Allah Ta'ala menghimpunkan mereka, di perkataan yahsyuru ni yang kita sebut pada mahsyar-mahsyar ni, makna dia himpunan. Jadi Allah Ta'ala menghimpunkan mereka, ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka menganggap seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia ini melainkan sekadar beberapa sebentar sahaja daripada siang hari, maknanya lebih kurang dalam setengah hari, macam tu je. Ibarat dunia dengan akhirat. Yata'arafuna bainahum, mereka berkenalan sesama mereka. Qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illahi, sesungguhnya telah rugilah orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok macam mana di Sweden lah, yang kata mereka koyak Quran, mereka baca Quran tu kan. Sedangkan Quran adalah pedoman hidup. Tiba-tiba dia hina Quran, dia bakar Quran. Cuma Allah Subhanahu wa taala tak bagi lagi balasan di dunia, balasan di hari akhirat. Nak ceritanya bahawa qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah, sesungguhnya telah rugilah orang yang tak percaya kepada pertemuan dengan Tuhan mereka, dengan Allah Ta'ala. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu bukanlah orang yang mendapat hidayah. Jadi maknanya dunia ni buatlah apa-apa dia nak buat pun, tapi akhirat jumpa juga akhirnya. Anta maza tamliku, dia kata kamu ni, apa yang kamu miliki? Cuba kita fikir, apa yang kita miliki? Lakas sa'atul lati anta fiha, kita sebenarnya memiliki waktu yang diberikan kepada kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Ada orang yang pandai menyusun waktu. Ada waktu dia
peruntukan untuk mencari rezeki, bekerja. Ada waktu dia datang masjid, belajar agama sembahyang berjamaah. Ada waktu dia buka Quran, baca Quran. Ada waktu dia bersendirian pada waktu malam bertahajud. Ada waktu dia bersama dengan ahli keluarga dia. Ada pandai bagi masa. Tapi ada orang yang tak pandai bagi masa. Dalam tempoh 24 jam ni dihabiskan waktu dengan menghabiskan pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. La tamliku illa hadhihi sa'ah. Kamu tidak memiliki kecuali waktu yang diberikan kepada kamu tadi. Fad dunya sa'ah. Dunia adalah sebentar. Faj'alha ta'ah. Maka jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Ij'alha talaba ilmin dini. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat menuntut ilmu agama. Kalau kita tengok orang yang tak ada ilmu agama, hidup dia memang celaru, kan? Para artis kan, kalau kita baca dalam khabar, kita tengok dalam video-video kan, ya Allah, kalau dia cakap agama sudah, tak ada ilmu agama, bahaya sangat. Ij'alha amalan salih. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk kita mencari amal soleh. Sebab hari akhirat tak ada dah, dunia sahaja. Ij'alha ibadah. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk kita beribadat. Ij'alha nasihah. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk kita memberi nasihat dan menerima nasihat. Ij'alha mutala'ata kitabin. Jadikanlah dunia sebagai tempat kita mengulang kaji buku-buku agama. Ij'alha harakatan nahwal khairi linnas. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk kita membuat baik kepada manusia. Ij'alha waqtan liqira'atil Quran. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk kita membaca Al-Quran. Waj'alha waqtan liqiyamil lail. Dan jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk kita berqiyamul lail. Li'anna dunia sa'ah. Kerana dunia adalah sebentar. Jadi kalau kita tak merebut peluang mencari kebaikan semasa kita hidup di dunia ini, dan bila kita mati, kita akan menyesal buat selama-lamanya. Okay. Nahnu baina khamsati ayyam. Sekarang kita sebenarnya berada dalam 5 fasa yang wajib kita ketahui. Lidzalika qalu, sebab itulah ulama berkata, anta baina khamsati ayyam. Kamu sebenarnya berada di dalam 5 fasa. Yaumun mafqud huwal madi. Yang pertama, ketika mana kamu belum datang ke dunia lagi. Kamu belum datang ke dunia lagi. Wa yaumun mashhud huwal hali. Yang kedua, kamu sedang berada di dunia sekarang. Wa yaumun mawrud huwal maut. Yang ketiga, fasa ketiga adalah fasa kematian yang sedang menunggu kamu. Maknanya sekarang ni kita berada di fasa kedua. Fasa ketiga adalah kematian yang sedang menunggu kita. Wa yaumun maw'ud huwa yaumul qiyamah. Yang keempat, hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Wa yaumun mamdud wa huwa imma ila jannatin yadumu na'imuha au ila narin la yunfazu azabuha. Fasa kelima adalah fasa sama ada ke syurga yang nikmatnya berkekalan ataupun ke neraka yang tak dapat tidak menerima azab. Maknanya kita ni kena faham bahawa yang pertama, kita fasa pertama, fasa yang sebelum kedatangan kita ke dunia. Yang kedua, fasa kedua ialah fasa kita berada di dunia. Fasa ketiga, fasa kita menemui kematian. Fasa keempat, fasa hari kiamat. Fasa kelima, syurga atau neraka. Jadi kita ada 3 fasa lagi, kan? Cuma dia kata, wa yaumun mashhud huwa akhtaru ayyamik as-sa'atu allati anta fiha. Daripada 5 fasa tadi, fasa mana yang paling penting? Daripada 5 fasa tadi, yang kedua. Sebab apa? Sebab fasa yang kedua tadi, semasa kita berada di dunia dalam tempoh yang singkat, kan, kalau kita berada pada kebenaran, kan, pada kebenaran, kita pandai cari jalan ke syurga, maka selepas kita mati nanti kita akan bahagia buat selama-lamanya. Tapi semasa kita berada di fasa kedua tadi, kita tak pandai mencari kebenaran, galik dengan dunia, terpengaruh dengan dunia, tak ada masa nak belajar agama, kita akan rugi di hari akhirat buat selama-lamanya. Jadi maknanya daripada 5 fasa tadi,
Fasa kedua lah yang paling penting untuk kita cari jalan ke syurga. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la budda minal amal salih. Tak dapat tidak, kita wajib ada amal soleh. Wal jannatu la tunadu bil amani. Syurga ni dia tidak dapat dicapai dengan angan-angan. Kalau kita tengok kan, para artis kan, saya suka baca para artis ni, apabila dia jogetnya, menarinya, menyanyinya, apabila dia mati, apa kawan-kawan dia kata? Semoga rehatlah kamu di sana. Semoga rehatlah kamu di sana. Orang yang rehat di sana ni orang yang ada amal soleh. Tapi kalau di dunia ni kan, dengan joget, dengan menari, dengan berlakon, dengan tak ada amal soleh, apa rehatnya? Sebab tu dah Al-Imam Abu Hanifah ketika ditanya matar raha, bila kau rehat yang sebenar? Rehat yang sebenar adalah apabila kita melangkah kaki ke syurga. Itulah rehat yang sebenar. Liza, oleh sebab itulah ja'a qauluhu ta'ala, datanglah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sesiapa yang beramal daripada amal-amal soleh, sama ada dia itu lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, faulaika yadkhulunal jannata, mereka itulah yang akan masuk ke syurga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka itu tidak dizalimi walaupun sedikit. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang lelaki, orang perempuan yang beriman dan beramal soleh, itulah sahaja orang yang layak masuk ke syurga. Izan, oleh sebab itulah la budda min iqtiranil iman bil amali soleh. Tak dapat tidak, dia wajib kita kamcingkan, kita kamcingkan antara iman dengan amal soleh. Sebab itu baca dalam suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini tak dapat dipisahkan. Hatta yahzal insanu bisawabillahi wa bikaramihi, sehingga akhirnya manusia mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Tuan-tuan sekalian, kalaulah pahala tu dapat dilihat dengan mata kasar kan, mari masjid, oh pahala banyak kan, ni saya masjid kita ni penuh dengan manusia. Tapi pahala-pahala ni perkara yang gaib, tak dapat tengok kan. Dia bila kita dapat tengok bila selepas kita mati. Selepas kita mati, masa tu lah kita dapat tengok pahala ni, pahala ni. Semasa di dunia memang tak dapat tengok. Kalaulah sekiranya pahala tu dapat ditengok dengan mata kasar, memang penuh masjid dengan orang ramai. Okey. Likulli babin mafatih. Setiap pintu ada kunci. Masjid kita ni ada kunci kan? Wa li abwabil jannati samaniyati mafatih. Pintu syurga yang 8, dia pintu syurga yang 8 ada kunci dia. Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita wajib memiliki kunci syurga. Kalau orang tak ada kunci syurga, tak boleh masuk. Fal na'rif ma'an ma hiya mafatihul jannah. Marilah sama-sama kita mengetahui, mempelajari apakah itu yang dikatakan sebagai kunci syurga. Wa hiya tatamassalu fil a'mal wal akhlaq al mustahabbah fil mu'min billahi azza wa jalla, iaitulah dia berada pada amal soleh, pada akhlak yang terpuji yang ada pada seorang mukmin yang beriman kepada Allah azza wa jalla, hatta yafuza bimafatihil jannati, sehingga akhirnya dia dapat memiliki kunci syurga. Jadi kita kena faham, kita kena ada kunci syurga nak masuk syurga ni. Wa mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, dan kita mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal ayatil qur'aniyyati allati tubayyinu anna dukhulal jannati wa mafatihaha murtabitun bi'a'malin wa sa'il insani fil hayatid dunya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa nak masuk syurga ni, nak memiliki kunci syurga ni, dia berkait rapat dengan amalan seseorang. Kalau tidak ada amalan soleh, maka tak ada kunci syurga.
maka dia wajib ada amal soleh. Amal soleh itu ibarat kunci kan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang kamu warisinya sebagai balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi maknanya kita nak masuk ke syurga ni memang kita kena ada kunci, dan kunci kepada syurga adalah amal yang soleh. Wa min mafatihil jannah, di antara kunci syurga, al-imanu billahi wal amalu soleh, beriman kepada Allah dan melakukan amal yang soleh. Irtabatat al-a'malu salihatu bil imani billahi wa hiya syahadatul muslim bi anna Allah wahidun la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ada kaitan yang rapat amal soleh dengan iman kan, di mana seseorang yang nak menjadi beriman, dia wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Pasal dalam minggu lepas saya dalam Facebook ada tersiar seorang padri di Afrika, dia memiliki 100,000 pengikut, mana padrinya hempakan. Tiba-tiba padri ni dapat hidayah, masuk Islam, maka 100,000 pengikut dia pun masuk Islam. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Maknanya nak menjadi orang yang memiliki miftah syurga ni, kunci syurga ni, yang pertama dikena orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dan yang kedua orang yang memiliki amal yang soleh. Kalau dia memiliki amal kebaikan kan, amal soleh tapi tak beriman, tak jadi juga. Contohnya ada seorang jutawan Korea kan, dia derma satu kampung tu 466 juta kan, kebaikan yang dibuat, tapi tak beriman. Adakah kebaikan dia tadi dapat membantu dia memiliki kunci syurga? Tak. Itu penting kita faham bahawa nak memiliki kunci syurga ni 2 benda. Yang pertama beriman, yang kedua amal yang soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallazina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Kan kita faham bahawa manusia ni apabila dia mati, tubuh hancurlah kan. Lalu di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan sekali lagi dengan manusia yang baru. Okey. Wa daiman ma ya'til imanu billahi maqrunan bil amali salih. Dia kata sama-sama sebut je beriman, wajib ada amal soleh. Dia kamcin 2 tu. Wa annahu sababun lidukhulil jannah, dan ia merupakan sebab utama nak masuk ke syurga. Wa babul a'mali salihati min rahmatillahi wasi'un wa kabirun wa turuq kasbis sawabi azimatun wa mutaaddidatun la yuhsiha illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata pintu nak melakukan amal soleh ni merupakan satu rahmat daripada Allah Ta'ala ni, suatu perkara yang luas. Dia amal soleh tu tuan sekalian, dia bukan hanya terhad kepada baca Quran, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ibadat yang kita nampak tu kan. Segala perbuatan baik yang kita buat dalam kehidupan kita lillahi ta'ala, itu adalah amal soleh, walaupun sekecil, walaupun sebesar mana, walaupun sekecil mana kan. Okay. Ada 2 abwabil jannati samaniyah, bilangan pintu syurga ni 8, cuma 4 disepakati di antara ulama sebab adalah hadis. 4 lagi khilaf di kalangan ulama. Wa qad sabata zikru abwabil jannah fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah fi mawadhi'a iddatin. Telah sabit bahawa pintu syurga ni disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dipandu, dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke syurga secara sepuak-an. Dia kena pergi ke syurga ni, dia bukan Allah Ta'ala ni himpun semua manusia ahli syurga ni pergi sekaligus, tak. Dia ada puak-puak dia kan. Puak ni pergi dulu kan. Kemudian diikuti dengan puak yang kedua, diikuti dengan, kalau kita macam orang nak pergi haji tu kan, dia naik KT, dia ada KT dia kan. Macam tu dah lebih kurang di hari akhirat. Begitu juga dengan ahli neraka, na'udzubillah lah kan. Dia pergi sepuak. Dia bukan kata dia pergi sekaligus kan. Hatta iza ja'uha, sehinggalah apabila mereka telah tiba di syurga, wa futihat abwabuha, maka dibukalah pintu syurga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, berkatalah kepada mereka penghuni, ada penjaga syurga yang malaikat tu kata, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, tibtum, kamu telah mendapat kebaikan, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam syurga buat selama-lamanya. Tak tubik dah kan? Tak ada mati dah. Dia dalam syurga ni tuan-tuan sekalian, tak ada rasa pening, tak ada rasa demam, tak ada rasa sakit, tak ada gaut, tak ada kecimani, tak ada. Sihat sama-sama. Tak ada penghujung. Tapi nak masuk ke syurga ni dia kena ada kunci. Kunci syurga adalah beriman dan beramal soleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Apabila tiba Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga. Mana pintu syurga tu ada? Amma adaduha as-samaniyatu faqad wurida zikruhu fi sunnatin nabawiyah. Adapun bilangan yang mengatakan bahawa pintu syurga ni 8, kita kalau boleh lah, kalau boleh daripada 8 tu ada pun tak apa dah kan? Jangan tak ada satu pun yang layak kan. Daripada 8 pintu tadi ada pun tak apa dah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwab, syurga ni ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, di sana terdapat pintu yang bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun, tak dapat masuk ke syurga melalui pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa qad ittafaqa al-ulama ala asma' arba'ah minha. Ulama telah bersepakat berkenaan dengan nama 4 pintu ni. 4 pintu ni memang sepakatlah. Wahya babus salah, yang pertama bab pintu sembahyang, wa babul jihad, pintu jihad, wa babur rayyan, pintu ar-rayyan, wa babus sadaqah, pintu sedekah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Siapa yang ahli sembahyang, ahli sembahyang ni macam mana kita nak tahu? Yang pertama, dia tak tinggal sembahyang lah. Yang kedua, dia menunaikan sembahyang secara berjamaah. Yang ketiga, dia rajin sembahyang sunat kan? Maknanya dipanggil ahli salah. Kalau sembahyang kat rumah tak menepati syarat, tak menepati sunnah kan? Kalau sembahyang sunat pun malah tak menepati sunnah. Jadi biar kita ni bersungguh-sungguh, aku nak masuk syurga melalui pintu sembahyang. Jadi Nabi kata, faman kana min ahli salati du'aya min babis salah. Siapa yang memang dia tu ahli sembahyang, maknanya sembahyang berjamaah tak tinggal, sembahyang sunat rajin kan, maka dia akan disuruh masuk ke syurga melalui pintu sembahyang. Mudah-mudahan kita ni termasuklah kan. Mudah-mudahan sangat kan. Kalau pintu lain tu kita rasa macam payah sikit kan. Babul jihad, babul jihad ni maknanya orang yang mati di medan jihad. Kita dok kan. Jadi maknanya nak pergi berjihad tu memang bukan mudah lah. Paling kurang jagalah sembahyang 5 waktu secara berjamaah dan rajinlah sembahyang sunat, supaya kita, Nabi kata apa, faman kana min ahli salati du'a min babis salah,
sekiranya orang tu memang ahli sembahyang, maka dia disuruh masuk ke syurga melalui pintu sembahyang. Wa man kana min ahli jihad du'a min babil jihad, sekiranya dia memang ahli jihad, ahli peperangan, ahli berjihad fi sabilillah, maka dia disuruh masuk ke syurga melalui pintu al-jihad. Wa man kana min ahli siyam du'a min babil rayyan, siapa yang memang ahli puasa, puasa wajib itu asal mutlaklah, ditambah dengan puasa sunat Isnin Khamis dan 3 hari daripada hari-hari putih 13, 14 dan 15. Jadi orang yang puasa wajib tak tinggal, orang puasa sunat rajin, maka dia akan disuruh masuk ke syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Okay. Wa man kana min ahli sadaqah, sesiapa yang dia memang ahli sedekah, memang dia suka sedekah kan, du'a min babis sadaqah, maka dia disuruh masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Jadi kalau orang tu ada 4 ni, macam mana nak buat? Dia boleh pilih nak masuk ke mana kan. Jadi maknanya yang 4 lagi tu ada orang kata, ada ulama kata babu az-zikri, bab zikir. Bab zikir maksudnya pintu zikir dengan makna orang yang rajin baca Quran. Az-zikru tu baca Quran kan, baca Qurannya, selawatnya, istighfarnya, subhanallah dan sebagainya lah. Ada ulama kata lagi babul haji wal umrah, bab haji dan umrah. Orang haji umrah tu kan akan disuruh masuk pintu kan. Dan ada beberapa lagi nama pintu-pintu syurga yang sepakat 4 tadi. Yang 4 lagi adalah perkara yang khilaf di kalangan ulama. Okey. Yang penting kepada kita adalah kita kena ada peluang untuk ke syurga ni, salah satu daripada 8 pintu tadi, dan di antaranya adalah pintu sembahyang insya-Allah. Abwabul jannati wasi'atun, pintu syurga ni setara mana? Setara mana pintu syurga? Sempit ke luas? Luas kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada di dalam genggaman Tuhannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannati lakuma baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Misra'aini makna dia 2 daun. Pintu syurga ni 2 daun. 2 daun kan. 2 daun tu Nabi kata jarak dia di antara Makkah dengan Hajar ataupun di antara Makkah dengan Busra, dia lebih kurang dalam 1272 km. Pintu syurga. Makna kalau kita nak ukur lah kan, daripada Tabar tu ke Bangkok lebih kurang berapa kilo? 1100 km kan. Pintu syurga ni Nabi kata nak ceritanya bahawa luasnya pintu syurga. Tapi kalau orang tu tak ada kunci, tak boleh masuk juga. Tu dah kan. Walaupun luas tak mana pun pintu syurga ni, tapi orang tak ada kunci, tak boleh masuk. Kunci dia adalah beriman kepada Allah dan amal yang soleh. Okey. Tuftahu abwabul jannati yaumal qiyamati li ahliha qabla an ya'tu takriman lahum. Pintu syurga ni bila dibuka pintu syurga ni sebelum mereka sampai lagi, sebelum mereka masuk lagi. Sebab itulah kalau kita tengok ahli syurga ni ketika mana mereka berada dalam kubur, mereka mendapat nikmat syurga. Mereka mendapat nikmat syurga. Maknanya mereka nampak dah nikmat syurga tu semasa mereka berada di alam kubur. Alam kubur yang gaib itulah kan. Maknanya ketika itu dah dibuka dah. Sebagaimana orang yang ahli neraka dapat merasai dah azab bahang neraka tu semasa dalam kubur lagi kan. Jadi makna dia tuftahu abwabul jannati yaumal qiyamati li ahliha, dibuka pintu syurga pada hari kiamat kepada penghuni dia, qabla an ya'tu, sebelum mereka tiba lagi, takriman lahum, sebagai memuliakan mereka. Dah dimuliakan dengan pintu syurga, dah dibuka dah, tunggu masuk je kan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, jannati adn mufattahatan lahumul abwab, syurga-syurga adn dibuka bagi mereka
pintu-pintu. Kita kalau nampak, ya Allah, pintu syurga dibuka ni, kita tak sabar nak masuk kan. Tapi nak masuk syurga tu kena ada kunci dia. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ma min syakkin anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa wa arada lahum al-hidayah wan najata fil akhirah. Tanpa syak lagi kita tahu bahawa semua makhluk yang ada ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni, dia nak kepada kita ni selamat dunia dan akhirat. Itu yang Allah Ta'ala naknya. Lalu wa arsala lahum ar-rusula alaihi wassalam. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan para rasul. Rasul tadi tujuan mereka adalah membawa manusia, memandu manusia ke jalan yang benar. Cuma manusia ni tak nampak. Sebagaimana saya kata tadi kan, kalaulah pahala tu dapat tengok dengan mata kasar, penuh manusia dalam masjid, tapi oleh kerana benda tak nampak. Jadi apa yang dibawa oleh para rasul ni perkara gaib, syurga, neraka kan, perkara gaib kan. Jadi manusia ni selagi benda-benda tu tak nampak depan mata dia, payah nak beriman kan, kecuali orang yang diberi hidayah. Wa syara'a lahum asy-syari'atal qawimah. Allah Ta'ala utuskan kepada mereka para rasul dan diturunkan syariat. Betullah diturunkan kitab Az-Zabur, Al-Injil, At-Taurat, Al-Quran kan. Litaqarrabu min khilaliha ila Allah Ta'ala fayukrimahum fil akhirah bi ridwanihi wa jannatihi. Dengan mereka ikut para rasul, dengan mereka ikut kitab-kitab yang diturunkan, maka di hari akhirat mereka diberi kemuliaan dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu jelah bendanya. Lakin Allah Ta'ala istarata liman arada dukhulal jannah syartan ra'isiyan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi satu syarat. Wahai manusia, kamu nak masuk syurga ni, syarat utamanya apa dia? Wahwal imanu billahi wa tauhiduhu wa irja' an-niyah fil a'mal ilaihi. Yang pertama kamu kena beriman. Itulah yang pertama kan, kamu kena beriman. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan baginya syurga. Tak bolehlah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddihu haqiqatal amri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat perkara tersebut indama sa'alatuhu zawjatuhu Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda an rajulin fil jahiliyah, terhadap seorang lelaki yang berada di zaman jahiliyah, tak beriman. Kana lahu a'malun salihah. Orang lelaki tersebut memang banyak melakukan amal-amal kebaikan. Dia berbakti kepada mak ayah dia, dia sedekah duit yang banyak, dia suka menolong orang lain, banyak amal kebaikan dia, tapi dia tak beriman. Fahal satashfa'u lahu, adakah amal kebaikan tadi dapat memberi kebaikan kepadanya, memberi syafaat kepada di hari akhirat? Fa'ajabaha qailan, maka Nabi menjawab, la yanfa'u, tak memberi apa-apa manfaat. Kan, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin. Sebab dia tak pernah berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah saya pada hari kiamat. Kan? Jadi maknanya syarat utama nak mendapat syurga adalah beriman. Walizalika fa inna ayya amalin salihin lam yasbaqhu imanun billahi ta'ala lan yakuna musilan ilal jannati. Apa-apa amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia tapi tak ada iman, maka amal tadi tak dapat membantu dia masuk ke syurga. Kan? Wa ma min syakkin bi anna at-tariqa ila dukhulil jannati yushtaratu fihi al-qiyam bil amal as-salihah allati iftaradaha Allah Ta'ala. Syarat yang kedua nak menjadi untuk ke syurga ni adalah kena banyak melakukan amal-amal soleh. Wa fi ma ya'ti zukira lil amal as-salihah allati qurirat mubasharatan bidukhulil jannah. Di bawah ini disebutkan beberapa perkara yang dapat membantu kita, memasukkan kita ke syurga insya-Allah. Apa dia?
Awalan, yang pertama, al-iksaru wal mudawamatu 'alal a'mal as-salihah, memperbanyakkan amal soleh dan sentiasa kena buat. Dia tak boleh buat sekali. Contoh dia, setiap malam kena dengan orang mengajar. Dengan orang mengajar ni amal soleh kan. Sembahyang berjamaah amal soleh kan. Perbuatan-perbuatan amal soleh ni dia kena buat seumur kan. Wa huwa sababun 'amun tandariju tahtahu asbabun ukhra. Itu dipanggil sebab yang umum, di bawahnya masuk sebab-sebab yang lain. Maknanya kita kena perbanyakkan amal soleh, kita kena sentiasa melakukan amal soleh. Yang kedua, kasratu zikrillah ta'ala, memperbanyakkan zikir. Zikir itu makna apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ni contoh dia baca Quran, zikir kepada Allah. Contoh dia selawat, zikir kepada Allah. Contoh dia istighfar, zikir kepada Allah. Contohnya sebut subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa-apa sahaja yang diucapkan, diungkapkan oleh lidah kita, perkara-perkara seperti itu dinamakan zikrullah. Maka zikrullah adalah dipanggil perkara yang dapat membantu kita, memasukkan kita ke dalam syurga. Fagharasul jannati yumbatu min zikrillah ta'ala. Panggil apa gharasul jannah, maknanya tanaman dalam syurga ni kan, di tumbuh daripada zikrullah tadi kan. Fakanat al-wasiyah bizikri kullama istata'a al-insan, maka wasiat kita kena sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala ni selagi mana manusia itu mampu melakukannya. Perbanyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kasratul istighfar, memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar, kerana istighfar adalah perkara yang dapat menghapuskan dosa. Wa min dhamnihi, di antara istighfar, kasratu tardid sayyidil istighfar. Di sana ada dipanggil penghulu kepada istighfar. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhbiru an fadlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kelebihan penghulu istighfar. Iza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah. Kita baca pada waktu petang, tiba-tiba kita mati, syurgalah kita. Au kana min ahli al-jannah. Wa iza qala hina yusbihu famata min yaumihi mislah. Dibaca pada kalau kita baca pada waktu malam, pada waktu petang, sampai pagi tu kita mati kan, maka syurgalah kita. Kalau kita baca waktu pagi sampailah petang kita mati, pun ahli syurga. Kenapa dia dipanggil penghulu kepada sayyidul istighfar ni? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu dipanggil penghulu kepada istighfar. Okey, sekejap lagi. Yang keempat, qiraatu ayatil kursi dubura kulli salatin. Sentiasa membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu. Kan kita selepas sembahyang fardu ni kita baca ayat kursi. Apa dalil dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ila al-maut." Siapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu, maka tidak ada yang dapat menghalangnya daripada masuk syurga kecuali mati. Maknanya kalau kita ni sembahyang kat rumah, gaduh seumur kan, lepas bagi salam tu doa sikit dah. Nak zikir 33 kali kan, payah. Nak baca ayat kursi payah kalau kita sembahyang kat rumah. Tapi kalau kita sembahyang kat masjid dengan sendirinya, biasanya imam akan bawa kita zikir 33 kali, tiga kan. Lepas tu baca ayat kursi kan. Sebelum tu lah, maknanya pentingnya kita membaca ayat kursi. Maka Nabi kata, siapa yang melazimi bacaan ayat kursi selepas sembahyang fardu, maka tidak ada yang dapat menghalang daripada masuk syurga kecuali mati. Yang kelima, nak masuk syurga ni dia kena minta, dia kena pohon. Kalau kita tak mampu bahasa Arab, minta bahasa Melayu kan. Dawam su'alillahi ta'ala dukhulal jannah, sentiasa minta kan.
Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa ma min 'abdin yas'alullaha al-jannata sab'a marrat. Tidaklah seseorang yang minta dengan Allah nak syurga ni 7 kali. 7 kali. Illa nadat al-jannatu li rabbiha an yaj'alahu min ahliha. Malaikat syurga berkata kepada Tuhannya, kepada Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah orang ni ahli syurga. Dia kena minta sebab kita kan selepas sembahyang kita bacakan Allahumma ajirna minan nar, wahai Tuhan kami, jauhkanlah aku daripada neraka, kan? Allahumma adkhilnal jannata, kan? Wahai Tuhanku, masukkanlah aku dalam syurga. Jadi 7 kali kita sebut syurga, kata orang ini, Allah Tuhanku, jadikanlah dia sebagai ahli syurga, kan? Okey. Jadi kesimpulanlah boleh kita buat pada malam ini. Yang pertama, kita sebenarnya berada di 5 fasa. Fasa yang pertama sebelum kelahiran kita. Fasa kedua, kita berada di alam dunia. Fasa ketiga, kematian. Fasa keempat, hari kiamat. Dan fasa kelima, syurga atau neraka. Pilihan kita hanya ketika mana kita berada di fasa kedua. Itu yang paling penting. Kita nak pilih yang mana. Dan yang kesimpulan kedua, nak masuk syurga ni, dia kena ada kunci. Kunci ke syurga adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, banyak melakukan amal-amal yang salih. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.